everyone, come explore history with Cikgu Mohana. Apa khabar semua? Cikgu percaya semua pelajar-pelajar di seluruh Malaysia berada dalam keadaan sihat-sihat dan sedia belajar bersama Brainiac.my. Brainiac membawa satu video menarik tentang bab 1 tingkatan 5 iaitu unit tentang kedaulatan. Apakah kandungannya? Mari kita lihat sekarang. Kita akan membincangkan konsep kedaulatan negara. Bagaimanakah konsep ini ditakrifkan? Mari kita lihat sekarang. Apakah maksud kedaulatan sesebuah negara? Kita baru menonton satu video tadi. Kita dah lihat negara kita berada pada beberapa tahap sehingga merdeka. Kini kita bebas dalam sebuah negara di mana kita boleh bergerak, bebas memilih, bebas hidup dan sebagainya. Jadi, secara ringkas, inilah maksud kedaulatan. Masyarakat sesebuah negara ada hak memilih pemimpin, ada hak bersuara dan bebas mengamalkan kehidupan di bawah pimpinan seseorang pemimpin. Kedaulatan sebenarnya adalah asas sebuah negara demokrasi. Dari buku teks, kita boleh melihat takrif kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dan kewibawaan sesebuah negara yang bebas serta mempunyai hak untuk melaksanakan pemerintahan dan pentadbiran negara. Kata kunci di sini ialah bebas. Kedaulatan negara kita dapat dilihat dengan lebih jelas sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kesultanan Melayu Melaka merupakan satu kesultanan yang unggul dan telah menunjukkan bahawa warisan negara kita adalah dari kedaulatan sultan-sultan kita yang diiktiraf oleh negara luar seperti China. Kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957 dan pembentukan Malaysia pada 16 September 1963 mula memperkukuhkan serta memantapkan negara bangsa kita yang bebas dan berdaulat. Selama ini, negara berada di bawah penjajahan pelbagai kuasa besar. Selepas kita merdeka, kita telah membentuk bangsa sendiri dan memastikan kita sentiasa berdaulat. Kita lihat apa kata tokoh tentang kedaulatan. Kita boleh melihat bahawa ada beberapa tokoh dari beberapa negara yang memberi takrif kedaulatan. Antara takrif ialah dari Yunani. Mari kita lihat apa kata tokohnya. Mengikut tokoh Yunani, kedaulatan boleh disebut sebagai supernus atau supranus, iaitu agung atau tertinggi. Maksud kedaulatan adalah negara yang bebas dan merdeka. Dari pihak Inggeris pula, kedaulatan ditakrif sebagai sovereignty, iaitu negara berkuasa penuh terhadap pemerintahan. Di pihak Arab, kedaulatan dikatakan sebagai daulah, di mana kuasa pemerintahan ada pada sesebuah kerajaan. Dan tidak lupa juga kepada kerajaan Melayu sendiri, di mana kedaulatan diambil dari perkataan daulat, iaitu kekuasaan tertinggi terhadap pemerintahan negara sendiri. Mengikut tokoh Theodore Roosevelt dari Amerika Syarikat, apabila kita mengetahui tentang sejarah, kita sudah bersedia untuk masa hadapan. Dari bab ini, pelajar dapat mengetahui negara kita telah mengalami pelbagai era penjajahan dari barat ke penjajah Jepun. Setiap anggota negara ini perlu menghargai dan menjunjung kedaulatan kerana
Kebebasan ini adalah perjuangan yang hebat dan perjalanannya amat panjang. Ya pelajar, dalam tajuk ini kita perlu mengetahui 3 perkara. Pertama, apakah kedaulatan? Kedua, kata-kata tokoh tentang kedaulatan. Dan seterusnya, mengapakah kita perlu menghargai kedaulatan? 3 perkara ini boleh memberi anda jawapan-jawapan yang diperlukan untuk peperiksaan nanti. Seterusnya, mari kita lihat pula pandangan tokoh-tokoh dari beberapa aspek. Okey, apakah tokoh pertama yang akan kita lihat pada hari ini? Okey, di skrin kita boleh melihat gambar tokoh iaitu Aristotle. Aristotle menganggap kedaulatan sebagai kuasa tertinggi dan sesebuah kerajaan terikat dengan undang-undang yang wujud pada kerajaan tersebut. Undang-undang ini sama dengan idea perlembagaan yang wujud pada masa hari ini di negara kita. Seterusnya, kita lihat pula Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah seorang tokoh yang telah memberi definisi kedaulatan sebagai kekuatan dan kekuasaan berdasarkan semangat kekitaan yang wujud di kalangan masyarakat. Ibnu Khaldun juga telah memberi idea bahawa semangat beragama sesuatu bangsa juga berkaitan rapat dengan idea kedaulatan. Apabila sesuatu bangsa sanggup setia dan bersama berkorban untuk negara, maka kedaulatan dapat diwujudkan. Idea seterusnya telah dicetuskan oleh Tengku Abdul Rahman, iaitu Perdana Menteri kita yang pertama. Beliau telah mengatakan bahawa kebebasan dan keadilan adalah asas kepada kedaulatan sesebuah negara. Ini adalah rentetan daripada negara kita yang telah berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan daripada penjajah pada masa dahulu. Jean Bodin mengatakan bahawa kuasa tertinggi merupakan kuasa yang kekal dan itulah kuasa yang diperlukan untuk sesebuah negara itu kekal, aman dan berdaulat. Dan akhir sekali kita lihat pendapat Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas, seorang tokoh tempatan yang tidak asing lagi. Mengikut beliau, asas sebuah negara yang merdeka ialah memiliki kebebasan pada peringkat antarabangsa. Contohnya, jika negara itu dihormati oleh negara-negara jiran, negara itu adalah negara yang berdaulat. Pelajar-pelajar, kita telah merenung pendapat-pendapat tokoh yang telah tertera dalam buku teks. Baik pelajar, sampai di sini sahaja video kita pada hari ini. Cikgu Mohana akan berjumpa dengan anda dalam video seterusnya. Brainiac.my dan Cikgu Mohana akan sentiasa bersama pelajar memberikan video-video menarik supaya pelajar boleh mencapai keputusan yang cemerlang. Ingat, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Belajar secara divide and learn dan pasti anda akan menjadi pelajar cemerlang. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Bye untuk hari ini.